Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Abang minta maaf hari ini satu cerita, tapi ceritanya panjang dan menarik untuk kita jadikan iktibar dan hiburan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Dan pada sesiapa yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak berapa nak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan pengalaman yang bermula sewaktu zaman PKP 2022. Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Arif. Ini memang nama sebenar, berlaku pada tahun 2020, waktu tu kita tengah rancak-rancak PKP. Tapi bukan PKP yang teruk sangat tu, tapi masih boleh keluar, cuma ada kawasan-kawasan yang kita tak boleh nak tembus. Kisah ni berlaku dekat Shah Alam. Ceritanya pada waktu tu, waktu yang tengah ketat, jadi semua orang tengah stres. Pada satu hari tu, lebih kurang pada waktu maghrib, tiba-tiba dia ni, Arif ni lupa abang nak beritahu, dia ada anak dia seorang. Waktu tu anak dia baru masuk 2 tahun. Jadi di tengah-tengah waktu maghrib tu, tiba-tiba anak dia yang tengah main menangis tak berhenti, seolah-olah macam dikejar sesuatu. Duk keliling-keliling, berlari, menjerit, menangis. Lepas tu pergi ke kanan salah, pergi ke kiri salah, seolah-olah macam ada benda yang mengelilingi dia. Arif yang tengok keadaan anak dia macam tu, dah macam ada yang tak kena anak dia ni. Jadi dia ambil tindakan segera, iaitu azankan, bacakan sesuatu pada anak dia, bacakan sesuatu pada air dan usap kat muka anak dia. Baguslah, jadi kurang sedikit. Cumanya anak dia masih lagi melilau matanya ke kanan ke kiri, macam ada benda yang tak kena. Waktu tu anak dia tengah belajar bercakap, tengah nak gembira-gembira, pula jadi macam ni. Jadi waktu tu dia dah fikir mungkin ada benda yang tak kena, berdasarkan kepada sesuatu yang dia rasa. Waktu anak dia menangis tak tentu arah, dia rasa satu badan dia punya bulu roma meremang lain macam. Macam ada dapat mengesan kehadiran makhluk yang tak sepatutnya, tapi dia tak boleh nampak. Dibiarkan aja. Mungkin perasaan dia aja, sebab perasaan dia menyebabkan bulu roma dia mengemang-gemang, ataupun mungkin tengok anak dia dalam keadaan yang sangat tidak tertolong, kesian, menyebabkan dia meremang. Mungkin juga. Jadi dibiarkan benda tu. Selang 3 hari, pukul 9:30 malam, jadi lagi sekali anak dia menangis dalam keadaan yang cukup menakutkan. Seolah-olah anak dia nampak sesuatu daripada alam sebelah, yang mana benda itu berjaya menyebabkan dia menangis dan ketakutan. Pada waktu tu yang bagusnya, pukul 9:30 malam, surau yang terletak dekat dengan rumah Arif ni masih lagi beraktiviti. Baru habis buat tahlil. Jadi Arif dalam keadaan azan anak dia tak jalan, dia dah baca surah-surah, anak dia tetap juga menangis. Dia pun dah tak ada ikhtiar lain. Dia cakap dengan bini dia, awak tunggu jaga anak kita, saya nak pergi ke surau, nak panggil imam. Sebab keadaan anak kita ni bukan main-main, ada sesuatu yang mengganggu dia. Cuma saya tak boleh nampak, saya boleh rasa melalui bulu roma saya yang meremang. Jadi dengar macam tu, si isteri pun bagi galakan, tak apa bang, saya jaga anak dekat rumah abang, pergilah cari bantuan, kita perlu cari orang yang pandai, pakar dalam bidang ni. Arif dengan keadaan yang gelabah pergi ke surau, tempat yang dekat dengan rumah dia, mujur kat situ ramai lagi orang. Jadi dia pergi jalan, imam tolong, imam. Dia adalah jumpa imam. Lepas jumpa imam, dia cakap, imam tolonglah datang rumah saya imam, anak saya menangis tak berhenti, dan ini terjadi kali kedua. Imam kata, InsyaAllah saya akan tolong. Apa-apa pun kita nak semuanya dalam keadaan yang selamat. Jom. Kita pergi rumah awak. Dia kata, Arif, kita pergi rumah awak. Jadi imam dengan Arif ni pergi terus berjalan ke rumah, bergerak ke rumah Arif.
yang terletak, kalau abang tengok daripada cerita, macam apartmen yang terletak dekat satu tingkat. Bila dah sampai tu, dah bagi salam, buka je pintu, memang suara anak dia kuat bergema, menangis seolah-olah seperti didera, dengan keadaan mata melilau. Masuk aja imam ke rumah tu, imam terus beristighfar beberapa kali dan memandang ke arah satu sudut rumah, yang mana sudut itu tempat anak dia menangis. Pada waktu tu Arif perhatikan aja tindakan imam tu. Dia yakin imam tu nampak sesuatu. Tapi mungkin imam tu tak nak cakap ke apa. Imam tu terus ambil alih, baca ruqyah, azan, ambil air, bacakan ruqyah pada air, sapukan kat muka anak. Barulah anak dia lega, tenang, dan terus anaknya tertidur. Waktu tu Arif ucapkan terima kasih sangat-sangat pada si imam tu. Dan tak tangguh-tangguh, dia terus tanya dengan imam, "Imam, saya nak imam berterus teranglah. Sebenarnya ada apa dekat rumah saya? Sebab saya nampak masa masuk ke dalam rumah tadi, mata imam melilau tajam memandang ke arah satu sudut tempat anak saya menangis." Imam kata dengan muka yang tenang dan beriman, "Tak ada apa-apa. Kita ikhtiar. Apa-apa pun datang daripada Allah Ta'ala. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Jangan risau, tak ada apa-apa yang serius." Mula-mula Arif cuba terima apa yang imam tu cakap dengan hati yang terbuka. Tapi dia yakin jauh di sudut hati dia ada sesuatu yang terjadi ni pada anak dia. Ada yang mengganggu, bukan biasa-biasa. Jadi dia pun tawarkan diri pada imam, "Imam, boleh tak saya hantarkan imam balik rumah?" Sebab rumah imam dengan surau tu kedudukannya pun agak jauh juga. Imam kata boleh, tak ada masalah. Sepanjang perjalanan daripada rumah ke rumah imam tu, sepanjang perjalanan tu jugalah si Arif ni tanya sebenarnya apa yang mengganggu anaknya. Tapi tetap juga imam bagi tahu apa yang datang daripada Allah Ta'ala. Kita tetap perlu berusaha, itu je. Jangan fikir yang bukan-bukan, jangan khawatir. Apa yang kita mohon pada Allah Ta'ala pasti akan dikabulkan. Arif simpan perasaan tu. Dia tak puas hati. Macam ada yang tak kena je. Imam ni memang jenis tak nak beritahu. Tak apa dia kata. Imam balik besok pagi, malam tu juga dia bincang dengan bini dia. Apa kata? Imam kata kita perlu ikhtiar dan imam tak nak beritahu apa yang terjadi pada anak kita. Apa kata kita cari ustaz lain? Bini dia setuju. Sebab demi untuk kebajikan anak ni tadi. Kesian tengok dah 2 kali berturut-turut dia anak dia menjerit-jerit macam kena histeria. Jadi esok paginya tak tangguh-tangguh pergi cari ustaz. Ustaz pertama bawa si anak. Tak bukan macam nombor. Itu ngong tu kalau baca mentera taklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacalah, baca ruqyah. Ustaz yang pertama kata tak ada apa-apa, ini baik-baik aja. Kita jangan risau, anak ni tak ada gangguan yang serius. Setakat yang ringan-ringan aja dia kata. Ustaz pertama cakap macam tu, perasaan hati macam tak puas hati ni, mesti ada yang tak kena ni. Ini mesti ustaz ni jenis sama dengan si imam ni tadi yang tak nak beritahu apa-apa. Pergi ustaz kedua pun cakap yang sama. Cukup 5 orang ustaz tempat Arif menghadap, tetap juga mereka memberi jawapan yang sama. Tidak ada sebarang gangguan. Anak ni nangis sebabnya dia sebab biasa je lah, bukan disebabkan oleh gangguan daripada alam sebelah. Tak puas hati. Ada yang tak kena ni, perlu dibongkarkan. Tapi tak tahu ke mana. Tak tahu macam mana nak cari puncanya. Dan terpaksalah dipendamkan. Sejak daripada tu, anak dia dah tak nak bercakap. Kalau tadi tu, di awal tu, anak dia nak bercakap, tapi kali ni anak dia langsung tak bercakap. Dan benda ni bukanlah dibiarkan, tapi berlanjutan selama 2 tahun. Daripada tahun 2020 menjangkau ke 2022. Disebabkan oleh 5 orang ustaz, termasuk imam 6 orang, bagi saksi anak dia tak ada apa-apa gangguan. Walaupun jauh di sudut hati dia yakin, tapi tetap juga dia kena berikhtiar cara lain. Pergilah jumpa dengan pakar kaunseling.
Jumpa dengan pakar kaunseling. Pakar kaunseling cakap anak dia ni ada masalah bercakap lambat, speech delay orang putih kata kan. Masalah bercakap lambat. Jadi kena masuklah sekolah khas. Tak apalah dia kata dia redha. Yang penting anak dia punya kebajikan terjaga. Jadi sepanjang daripada 2020 menjangkau ke 2022, dia letakkan anak dia di sekolah khas untuk belajar macam mana bercakap supaya lebih petah. Tapi tetap juga tidak ada perkembangan yang bagus. Anak dia tetap juga tak boleh cakap lancar. Daripada 2 tahun dan menjangkau ke 4 tahun, gitu-gitu juga yang dia cakapnya. Setakat benda-benda yang simple. Ini dah masuk sekolah khas ni, dah dibayar. Bukan sekolah-sekolah khas yang tak dibayar. Dah dibayar, tapi tetap juga macam ni, tak ada hasil. Makin menguatkan perasaan Arif dan isterinya, anaknya diganggu oleh sesuatu. Bukan anaknya tak boleh cakap, sebab di awal tahun 2020, anak dia memang lancar nak bercakap, nak bertanya. Tapi lepas beberapa kali peristiwa menangis macam tak tentu arah, menyebabkan anak dia langsung tak nak bercakap. Tak apa, dia mohon pada Allah Ta'ala, tunjukkan ya Allah, kalaulah betul anak aku ni boleh diubati, kau berilah petunjuk. Pada satu hari tu, tiba-tiba Arif dapat satu panggilan telefon. Tak adalah dia curiga dengan panggilan yang dia dapat tu daripada bapa mertua. Tapi bapa mertua selalunya tak adalah telefon pada waktu ni, pada waktu-waktu puncak sarapan pagi. Bapa mentua dia ni ada buka kedai makan. Kedai sarapan, makan tengah hari, ada buka kedai makan. Ramailah kawan-kawan dia lepak waktu tu. Waktu dekat kedai tu banyak pelanggan lah, banyak pelanggan. Dan waktu banyak pelanggan ni lah bapa ni telefon, ada yang tak kena ni, ada yang berita yang nak disampaikan ni agak berat ni dalam hati dia. Jadi dia pun angkat dengan istighfar dulu, relax, angkat. Ya bah, dia kata ada apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam ni. Jadi dia kat macam ni. Hari tu kau ada balik kampung kan? Dia kata, ada balik kampung. Kenapa bah? Ada apa yang tak kena ke? Macam ni, masa kau balik kampung ni, abah bawa anak kau pergi ke kedai abah. Dan anak kau main-main. Lepas tu, ada salah seorang daripada pelanggan abah. Kau kenal tak paman? Paman tu pakcik dalam bahasa Jawa lah. Kau kenal tak paman? Paman yang mana bah? Paman yang itulah, dia kata. Oh, kenal, dia kata. Kenapa bah? Paman tu, lupa abah nak beritahu, paman tu dia ada kelebihan, boleh nampak sesuatu. Dan dia nampak sesuatu pada anak engkau. Dia kata, yang ni abah telefon pagi ni, sebenarnya paman ni dah beritahu 2-3 hari lepas, tapi abang ni banyak urusan, lupa. Jadi abang ni dah waktu teringat ni abah telefon engkau ni. Paman bagi tahu yang anak engkau ni ada kembar. Pelik. Seingat dia, anak dia memang tak ada kembar. Dan memang itulah anak dia, satu-satunya. Jadi dia tanya lanjut, apa cuba abah ceritakan? Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kembar? Beginilah dia kata, paman bagi tahu anak engkau ni ada bendi yang ikut, tapi bukan yang sebarang. Ni anak yang ikut engkau ni, anak yang luar biasa ni, lain macam ni. Jadi kalau kau ada masa ni, kau datanglah rumah abah, baliklah kampung. Paman kata dia boleh tolong-tolong tengokkan. Jadi bila dengar macam tu, berbunga hati Arif. Sebabnya dah berapa banyak ustaz, dah berapa banyak imam dia jumpa, mereka mengatakan yang si anak ni tak ada apa-apa. Tapi paman ni beritahu yang anak ni ada sesuatu yang mengekori dia. Jadi bila dengar dia nak ditawarkan untuk anaknya diubati, apa yang terlintas kat fikiran Arif ialah, mungkin selepas ni anak dia boleh bercakap macam biasa. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah permudahkan segala urusan. Jadi pada hari yang ditetapkan, dah berpakat dengan bini dia, mereka berdua pun balik kampung. Balik kampung, pergi rumah ayah, nonek-nonek. Lepas tu pergilah ke rumah paman. Buat perjanjian dulu. Buat temu janji dulu. Pergi rumah paman. Sampai dekat rumah paman. Jadi Arif ni pun berterus terang dengan paman. Paman dia kata, cuba paman berterus terang sebenarnya apa yang terjadi pada anak dia. Paman tengok Arif dengan muka blur. Muka yang tak boleh nak percaya apa yang dia dengar. Dia cakap macam ni, aku ingat kau dah tahu. Kata, tak paman, saya tak tahu, tolonglah paman, tolonglah. Saya dah penat dah beberapa tahun ni, anak saya sampai dah tak nak bercakap dan saya dah berhabis banyak duit ni paman, tolonglah paman. InsyaAllah, paman tu cakap lah, insyaAllah paman akan tolong. Cuma sebelum kita lanjut kepada perubatan,
minta disediakan beberapa benda. Daun bidara, air mineral beberapa botol dan juga limau purut 21 biji. Jadi bila dengar macam tu, si Arif kata, itu macam perubatan nak halau saka. Paman, anak saya ni ada saka ke? Paman tu macam nak beritahu tak? Nak beritahu tak? Muka dia tak adalah dia cakap nak beritahu tak Nak beritahu tak Tak ada. Dia cakap muka dia, kita boleh baca. Arif kata dia macam mula-mula tak nak beritahu. Jadi Arif paksa paman ni, tolonglah paman bagi tahu. Jadi akhirnya paman kata, kalau paman bagi tahu, jangan dituduh siapa-siapa, jangan kita beranggap buruk, tapi kita cuba berlapang dada dan cari penyelesaian. Jadi Arif kata dia dengan bini dia bersedia untuk dengar. Paman tu cakap, apa yang mengikuti anak Arif sebenarnya adalah belaan keluarga Arif. Dengar macam tu, Arif memang tak tuju pada orang lain. Dia tuju kepada tok dia. Dia orang Kedah kan, jadi tok tu perempuan lah. Tok dia. Sebab tok dia pada waktu tu masih lagi hidup, tapi ramai ada yang percaya tok dia ni ada belaan. Ada belaan, cuma ramai yang menolak, yang buat macam tak adalah tok kau ni memang dah tua je, ni tak payahlah aku percaya. Tapi bila dengar macam tu terus si Arif ni ingat tok dia, memang mungkin belaan tok dia. Dan bila diingat semula, rupanya ada sejarah. Okey, kita bercerita sejarah dulu Rupanya ada sejarahnya. Dulu tok dia ni adalah seorang pakar dalam mengubati resdung. Dan tok dia ni ada belajar ilmu. Ilmu tu yang mendamping dia sehingga tua. Dan ilmu tu berwujud dalam bentuk makhluk tu tadilah. Jadi seiring dengan waktu, tok tu semakin tua, benda tu dah tak nak menumpang pada tok. Tok dah tua, dah tak ingat. Jadi tok tu menumpang pada si ayah kepada Arif. Tapi ayah kepada Arif memang mempunyai ilmu yang kukuh, yang bagus, ilmu-ilmu yang akhirat yang bagus. Dia cuba kepada Arif. Jadi bila dia kata, dia cuba pada dia terus tanya tok, adakah kaitan saya ni meremang bulu roma bila anak saya menjerit? Ada kaitan ke? Kata paman, ada. Itu adalah tanda benda tu cuba mendekati kau. Jadi selepas tak berjaya turun pada bapa dia turun pada Arif. Tapi tak berjaya juga turun pada Arif. Ada sebab-sebab tertentu, dia turun kepada anak Arif. Itu menyebabkan anak Arif malas, bukan malas, tak sedap ayat tu, tak nak bercakap. Tak nak bercakap. Itu antara puncanya. Jadi bila ingat macam tu, Arif kata tak apalah, kita teruskan perubatan. Yang penting kita putuskan hubungan anak saya dengan benda tu. Tapi sebelum tu, tok saya nak tanya, kenapa dia nak berdamping dengan anak saya? Paman tu cakap, anak tu muda, tak ada dosa. Dan bila tak ada dosa ni, orangnya wangi. Jadi mungkinlah dia nak menumpang pada anak, nak menumpang tuah si anak. Bila dengar macam tu, kuat lagi perasaan si Arif nak putuskan hubungan makhluk tu dengan anak dia. Jadi selepas disediakan barang-barang tu, pada hari tu juga dibuatlah upacara ruqyah, majlis ruqyah. Anak dia tu masa nak keluarkan daripada, nak diputuskan hubungannya dengan benda tu, agak teruk jugalah kata Arif, menangis, berguling, bergelantang. Tapi Alhamdulillah, tok tu punya ruqyah memang bagus, mengancam, dan akhirnya benda tu berlalu pergi daripada anak tu. Tapi benda tu belum berjaya diputuskan lagi, hanya pergi sebentar. Nanti bila dah lapang-lapang, rasa-rasa macam dah seronok, nak patah balik, patah balik. Itu yang jadi masalahnya. Nak putuskan, Arif tanya, dah putuskan ke tok? Paman? Belum. Paman cuma halau dia pergi. Nak putuskan syaratnya susah. Kena cari tok tu dan kena cari barang tempat mana makhluk tu berdampingan. Itu yang susah. Sekarang ni tok tu kat mana? Arif terus cakap, tok tu ada dekat kawasan Shah Alam. Jadi kita boleh pergi jumpa dengan tok. Okey, itu satu masalah boleh diselesaikan. Yang kedua, dekat mana perjanjian tu ditempatkan? Arif dah blur. Apa benda ni maksudkan? Kata paman, benda tu mungkin terjadi, perjanjian tu dibuat pada Cocok Sanggul,
ataupun tepak sirih, apa-apa benda lah kepunyaan, barang kepunyaan Tok. Jadi Arif kata, demi anak dia, tak nak benda tu berpatah balik kepada anak dia, dia berjanji dengan paman untuk mencari mana perjanjian tu disematkan. Balik daripada mengubat tu, malam tu, waktu tu kata Arif dia tengah tidur. Entahlah pada malam tu gelisahnya lain macam. Seolah-olah macam ada benda yang nak memunculkan diri. Dalam gerak hati dia, mungkin benda yang berdampingan dengan anak dia, iaitu Tok dia punya belaan nak tunjulkan diri. Gerak hati dia macam tu. Berdasarkan daripada bulu roma, berdasarkan daripada apa-apa yang terjadi di sekeliling dia, tanda-tanda yang terjadi di sekeliling dia. Pada malam tu, dia terjaga pukul 3 pagi. Itu memang jadi kebiasaan dia kadang-kadang nak pergi buang air. So, waktu terjaga tu, memang dah terasa macam nak buang air, dia berlarilah anak berlari-lari kecil ke tandas. Waktu dia nak masuk tandas, dekat depan pintu tandas ada satu makhluk dengan keadaan badannya yang tinggi, kehitaman. Dan benda tu ketinggiannya adalah sama dengan tinggi siling rumah Arif. Waktu tu Arif tergamam. Ya Allah, ini rupanya Engkau yang berdampingan dengan anak aku. Terima kasih ya Allah tunjukkan, dan terima kasih memberikan jalan. Waktu tu Arif terus berselawat Nabi 3 kali dan baca doa masuk tandas. Serta merta benda yang menghalang dia di depan tandas tu hilang. Dan bila dia masuk dalam tandas, dia rasa macam, sejak daripada tu dia rasa macam dia boleh mengesan makhluk-makhluk, bukan pendamping tu aja, makhluk-makhluk lain yang cuba bergerak di sekeliling dia. Dia boleh rasa. Sebab sejak daripada peristiwa anak dia diubatkan, dia punya meremang bulu roma lain macam. Masuk tandas, meremang bulu roma. Pergi tempat-tempat yang kotor ni, memang meremang bulu roma. Dia jadi tak selesa selama 2 minggu. Sebabnya, dalam 2 minggu tu, makhluk yang berdampingkan dengan anak dia, dia cuba untuk masuk rumah. Dan dia terpaksa azan, ruqyah untuk mengelakkan makhluk tu masuk. Dan juga ada benda-benda lain selain daripada makhluk tu yang cuba mendekati si Arif. Sebab macam seolah-olah Arif ni dah dilihat oleh makhluk alam sebelah. Diorang macam gembira untuk merapatkan diri. 2 minggu Arif bertahan. Nak tidur pun susah. Bila malam aja rasa benda tu ada keliling dia, benda tu berjalan depan dia, tidur sebelah dia. Dia rasa tak selesa 2 minggu. Dan dalam masa 2 minggu dia kena tidur lepas daripada pukul 5 baru dia boleh tidur. Sepanjang pukul 12 sampai pukul 5 dia dah tak boleh tidur. Sebab seolah-olah dia rasa, kita bayangkan kalau kita waktu baring, kita tahu keliling kita ada sesuatu yang memerhatikan kita, yang menyebabkan kita memang tak boleh nak tidur. Itu menyebabkan dia betul-betul stres. Sampaikan dia beritahu dengan paman. Alhamdulillah, paman berjanji nak tolong. Paman datang. Paman terus sediakan garam dan juga lada hitam pagar rumah. Selepas proses pagar rumah Arif, Alhamdulillah, tak ada jadi macam tu lagi. 2 minggu tu dah terbayar, dah boleh tidur. Makhluk yang berdampingan dengan anak dia, yang nak duduk dengan anak dia, yang berasal daripada Tok tu pun dah tak ada nak menongol depan pintu. Tak ada dah. Dekat tingkap pun dah tak ada. Lega lapang. Jadi fokus dia sekarang adalah putuskan. Kita cari macam mana nak putuskan. Jadi Arif ni pun hubungilah dengan pakcik-pakcik dia dekat kampung yang dekat salah. Jadi si Arif ni pun beritahulah dengan paman. Paman kata boleh, dia boleh tolong bawa dia pergi jumpa dengan Tok. Sebab perjanjian tu dibuat oleh Tok. Jadi Tok lah yang boleh memutuskan. Allah pun mudahkan segala urusan. Dapat jumpa Tok selang 2-3 hari lepas tu. Selepas pagar rumah tu, dapat jumpa Tok. Bila dapat jumpa Tok, ceritakan dengan Tok. Tok mengangguk faham. Dan yang paling bestnya sekali, Tok kata, dah lama Tok nak putuskan, tapi Tok tak tahu macam mana cara dan tak ada siapa nak tolong Tok. Bila dengar macam tu, permudah segala urusannya. Jadi, paman pun ajarkan Tok beberapa ayat ruqyah yang menandakan benda tu nak diputuskan. Selepas berjaya diputuskan, paman tiba-tiba tergamam. Sebab dia seolah-olah boleh bercakap secara sukma dengan benda tu. Selepas diputuskan, benda tu sebut beberapa ayat pada paman yang hanya paman saja yang dengar. Ayat ni macam ni.
aku boleh putus dengan tuanku, tapi aku mohon satu, supaya dibersihkan tempatku bersemayam. Dan dengan itu, selepas tempatku bersemayam dibersihkan, aku betul-betul akan meninggalkan badan tuanku. Bila dengar macam tu, tersedar paman. Terus paman tanya dekat si Arif, macam mana? Kita nak kena cari barang yang tempat makhluk tu bersemayam, kita cuci dia dengan ayat Quran, dengan ruqyah, supaya pemutusan tu berlaku betul-betul 100%. Jadi Arif kata, tak apa, itu dia akan aturkan. Selang 2 hari lepas tu, dia telefon pakcik-pakcik dia, makcik-makcik dia yang masih ada duduk di sekitar rumah tok dia yang dekat Kedah. Ceritakan daripada mula sampai habis. Pakcik dengan makcik pun sama-sama menolong cari barang-barang lama kepunyaan tok di rumah lama tok. Jadi selepas dicarikan barang-barang, dikumpulkan barang-barang tu dekat tiang tengah rumah, dan dia ambil gambar. Dia orang ambil gambar, dan gambar tu dihantarkan kepada Arif. Arif tunjuk kepada paman. Paman yang mana paman? Mana barang yang kita nak diruqyahkan ni? Paman tengok aja gambar tu, dia kata, oh ini bekas tembaga. Paman rasa inilah barang yang dimaksudkan oleh makhluk yang berdampingan dengan tu. Ambil barang ni, ruqyahkan. Jadi Arif pun beritahu dengan keluarga dia, dan dia orang pun ambil barang tu, pergi bawa jumpa ustaz yang dekat Kedah pula, dan ruqyahkan, cucikan barang tu. Selepas tu barulah putus terus. Cuma selang 2-3 hari selepas tu, paman telefon Arif. Paman beritahu, paman dapat rasa pemutusan tu dah berjaya dibuat. Benda tu dah tak ada dekat sekitar tok, dan tak ada di sekitar anak Arif lagi. Cuma perhatikan gambar yang pakcik-pakcik Arif bagi pada Arif. Jadi Arif pun teruslah ambil gambar tu, dia tengok semula gambar tu. Lepas tu paman cakap, ada tak yang pelik pada gambar ni? Tak ada, dia kata, gambar ni okey je. Saya pun tak rasa benda-benda pelik kat gambar ni. Paman tu jawab sekali lagi, beritahu, perhatikan tiang di belakang barang-barang tu. Jadi terus mata Arif berpandang tepat ke arah tiang. Barang-barang tu dikumpulkan pada tiang seri. Jadi dia terus pandang ke arah tiang seri yang ada dalam gambar tu. Automatik bulu roma dia meremang. Jadi paman sambung lagi. Ini dalam telefon ni. Paman cakap, tiang seri tu perlu juga dibersihkan. Tapi bukan sekarang. Akan sampai masanya. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Jadi sebelum abang lanjut kepada cerita, sebenarnya cerita ni sudah pun diceritakan oleh tuan punya cerita sendiri, Arif, pada satu channel YouTube Santai Chill dalam 3 bulan yang lepas. Tapi abang ceritakan juga cerita ni sebab atas permintaan Arif. Mungkin Santai Chill di dalam channel dia, Arif sendiri yang ceritakan. Tapi dekat dalam cerita abang kali ni adalah abang yang ceritakan sebagai menghormati permintaan Arif dengan gaya penceritaan abang sendiri. Okey, jadi itulah. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, pada siapa-siapa yang nak dapatkan, nak abang cetakkan baju JSPL kuning, boleh klik pada link yang abang sediakan di bawah setiap video. Ada juga abang dapat komen kalau ada yang nak minta warna-warna yang lain. Abang kata insya-Allah okey, cuma kita habiskan yang warna kuning dan warna biru ni dulu. Nanti abang ulang balik siapa yang nak print yang warna-warna lain, nanti abang beritahu di kemudian hari. Pada yang membeli sambal lara dan juga coklat moist, terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Pada yang nak dapatkan, boleh tekan link yang abang sediakan di bawah setiap video. Jadi sebelum abang tamat kepada cerita, abang ada beberapa ucapan macam biasa nak abang sampaikan.
Ucapan yang pertama datangnya daripada Amira Nur Najihah binti Osman. Dia nak mohon doa daripada semua kerana pada 9 Oktober, 9 hari bulan 10 adalah hari jadinya yang ke-29. Jadi di kesempatan ini, abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Amira Nur Najihah. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Dan pada masa yang sama, Amira juga mohon doa daripada semua supaya dia dapat kekal pekerjaan sebagai guru dan rezeki-rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Serta memperolehi keputusan yang cemerlang dalam sijil DPLI yang akan datang. Amin. InsyaAllah kita doakan sama-sama semoga Amira berjaya dalam peperiksaannya. Amin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Siti Masyitah Syekh Ghazi. Dia kata sejak daripada 2016 dia sudah terkena sihir. Dah pergi jumpa doktor tapi doktor pun tak tahu macam mana nak bantu lagi. Dah pergi jumpa dengan banyak perubatan Islam tapi tetap juga menemui jalan buntu, dan ada kalanya tangan dia mengeluarkan besi-besi yang tajam. Jadi dia yakin dia disihir. Jadi dia mohon doa daripada kita semua. InsyaAllah kita doakan semoga Siti Masyitah cepat sembuh seperti sedia kala daripada sihirnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah urusan Siti Masyitah dan berikanlah kesihatan yang baik kepadanya dan hindarilah dia daripada sihir. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya adalah buat Jai Lepat. Dia punya hari jadi jatuhnya pada 6 hari bulan 10. Dan kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Jai Lepat. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Semut-Semut. Dia kata mohon ucapan hari jadi. Doa untuk hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 10. Jadi marilah kita sama-sama doakan dan ucapkan selamat hari jadi buat Semut-Semut. Yang mana hari jadinya pada 10 hari bulan 10, dengan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih Semut-Semut dengan hadir dalam setiap cerita yang abang sampaikan, dan selamat hari jadi. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Nur Hidayah Ramlan. Dia kata pada 19 hari bulan 9 yang hari itu ibu mertuanya iaitu Puan Hazizah Akub telah kembali ke rahmatullah. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga almarhumah diampun segala dosa, diterima segala amalannya dan ditempatkan di tempat yang tertinggi di kalangan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan pada masa yang sama, Nur Hidayah Ramlan juga mohon doa daripada kita semua. Dia mengatakan pada 30 hari bulan 9 yang lepas, adik ipar dia Ahmad Khairi kemalangan yang agak teruk. Jadi melibatkan patah tulang peha dan tangan. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga Ahmad Khairi cepat sembuh seperti sedia kala dan dipermudahkan urusan. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda yang bernama Rosizrin Rosli. Sekali lagi takut abang salah, Rosizrin Rosli. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya iaitu Muhammad Kusyayi Iman. Hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 10, genap umur 9 tahun. Dengan ucapan, semoga menjadi anak yang soleh dan berjaya dunia dan di akhirat. Jadi uncle pun nak ucapkanlah selamat hari jadi buat Muhammad Kusyayi Iman. Semoga panjang umurnya, banyak rezekinya dan dipermudahkan segala urusan dan juga masa depan yang cukup cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Dan dia kata Muhammad Kusyayi adalah peminat cerita-cerita abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita daripada uncle. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga menjadi iktibar pengajaran, hiburan di hari Khamis. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang, hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.